Kaum Melayu adalah satu kaum yang beragama Islam, berbahasa Melayu dan mengamalkan budaya Melayu. Kaum Melayu menyambut dua perayaan iaitu sambutan Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidiladha. Hari Raya Aidilfitri disambut selepas bulan Ramadan iaitu pada bulan Syawal, manakala perayaan Aidiladha pula disambut pada 10 Zulhijjah mengikut kalender Hijriah. Sambutan Hari Raya Aidilfitri bermula dengan ibadah puasa selama sebulan dan di bulan Ramadan. Bermulanya di pagi raya, takbir raya akan berkumandang dan seterusnya solat sunat Aidilfitri akan dilaksanakan. Setelah selesai solat sunat Aidilfitri, khutbah akan dibaca dan ibadah sunat yang dilakukan pada hari raya telah selesai. Hari raya disambut penuh dengan kesyukuran. Umat Islam saling bermaaf-maafan dan kunjung mengunjungi rumah antara satu sama lain untuk mengeratkan lagi silaturahim. Pelbagai juadah yang disediakan di Hari Raya Aidilfitri seperti ketupat, lemang, rendang, kuah kacang dan sebagainya. Seterusnya adalah perayaan Hari Raya Aidiladha. Dari segi bahasa, korban bermaksud dekat, manakala dari segi istilah ia bermaksud menjalankan perintah agama atau taat kepada Allah kerana ingin mendekatkan diri kepadanya. Hari Raya Aidiladha disambut pada hari ke-10, 11, 12 dan 13 bulan Zulhijrah pada setiap tahun. Pada pagi Aidiladha bermula dengan takbir raya diikuti dengan solat sunat Aidiladha serta khutbah pada pagi 10 Zulhijrah. Setelah selesai solat sunat sambutan Hari Raya Aidiladha ini diikuti dengan ibadah korban. Ibadah korban ini hanya boleh dilakukan dalam 4 hari bermula selepas khatib menyampaikan khutbah Aidiladha sehingga sebelum tenggelam matahari pada hari ke-13 Zulhijrah. Kaum Cina di Malaysia umumnya menyambut dua perayaan yang besar iaitu Tahun Baru Cina dan Cap Gomeh. Sebenarnya, Tahun Baru Cina ini dikenali sebagai Nian bermaksud tahun dan Jin bermaksud baru. Tahun Baru Cina dirayakan selama 15 hari iaitu daripada hari pertama hingga ke hari 15 pada bulan pertama dalam kalender Cina yang biasanya disambut pada bulan Januari atau Februari setiap tahun. Perayaan ini berlanjutan selama 15 hari hingga hari Cap Gomeh yang dirayakan pada malam ke-15. Kaum Cina juga percaya ada 12 haiwan yang menaungi kalender mereka. Antaranya ialah tikus, lembu, harimau, arnab, naga dan beberapa haiwan lain. Setiap binatang ini memberi signifikan dan tuahnya yang tersendiri. Malam sebelum Tahun Baru Cina merupakan malam yang jauh lebih penting berbanding hari pertama perayaan itu. Malam raya itu dimulakan dengan makan besar di mana semua ahli berkumpul dan menikmati hidangan makanan raya bersama-sama. Perayaan Tahun Baru Cina ini juga mempunyai beberapa simbolik, antaranya makanan, kepercayaan seperti pembakaran mercun, perhiasan dan duit raya. Simbolik makanan untuk Tahun Baru Cina adalah pisang, sup sirih ikan hiu dan pelbagai manisan serta makanan lain. Semua hidangan ini membawa maksud kepada kesihatan dan kesejahteraan hidup. Simbolik yang seterusnya pula adalah pembakaran mercun. Kepercayaan mereka bahawa mercun yang dibakar adalah tanda bermulanya tahun baru dan bertujuan untuk menghalau puaka dan nasib malang. Bagi sambutan Tahun Baru Cina, perhiasan dikatakan boleh membawa keberkatan jika dipasang beberapa hari sebelum menjelangnya perayaan. Selain 2 biji tanglung merah, kain ribbon merah, tulisan tuah pada kertas juga dilekat pada setiap dinding rumah. Hiasan lain adalah seperti pokok rimau yang membawa maksud rezeki dan kekayaan melimpah ruah dan juga bunga terantai serta kek wah yang membawa maksud damai dan tenang. Selain daripada itu, simbolik perayaan Tahun Baru Cina yang lain adalah pemberian duit raya yang lebih dikenali sebagai ambau. Kaum India di Malaysia yang menganut agama Hindu telah menyambut satu perayaan utama iaitu perayaan Deepavali. Perayaan Deepavali merupakan perayaan yang menandakan kemenangan oleh kuasa kebaikan terhadap kuasa jahat. Terdapat pelbagai aktiviti yang dilakukan sempena Deepavali bersama keluarga pada waktu malam, antaranya melukis rangoli yang lebih sinonim di kalangan rakyat Malaysia adalah kolam. Rangoli diperbuat daripada beras yang berwarna-warni yang memberi maksud penyatuan serta kemeriahan kepada keluarga. Suasana yang gembira diiringi gelak ketawa keluarga ketika rangoli disiapkan.
Manakala deretan pelita yang dipanggil vilaku akan dipasang di sekeliling rumah bagi menyinari malam di Babali. Tujuan pelita dipasang adalah untuk menyambut kedatangan Dewi Laksmi. Selain itu, sinaran cahaya dikeluarkan oleh pelita diibaratkan kecerahan membawa yang menandingi kegelapan, keadilan yang menentang kezaliman, serta kebijaksanaan yang menandingi kejahilan. Pada pagi di Babali, masyarakat Hindu akan bangun awal pagi untuk membersihkan diri dan menyapu minyak bijan di kepala anak-anak bagi tujuan penyucian badan dan semangat diri masyarakat. Masyarakat Hindu percaya kebaikan akan diperolehi melalui minyak bijan, antaranya dapat membersihkan diri daripada sifat dengki dan kezaliman. Semua ahli keluarga akan berkumpul dan mengenakan pakaian baru seperti sari, kurta, dhoti dan salwar, iaitu antaranya pakaian tradisional bagi kaum Hindu. Kemudian, seluruh ahli keluarga akan berangkat ke kuil untuk bersembahyang. Penganut agama Hindu akan mengandungkan kalungan bunga di patung dewa untuk mendapatkan kesejahteraan bagi memperingati ahli keluarga yang telah meninggal dunia. Aktiviti ziarah menziarahi antara satu sama lain akan dilakukan bagi mengeratkan lagi hubungan setelah selesai sembahyang. Para tetamu yang hadir akan dihidangkan dengan makanan tradisi kaum Hindu. Antara juadah manisan adalah acara pembuka sebelum memulakan majlis atau hari perayaan. Ia dianggap sebagai pembawa kegembiraan serta nilai positif. Antara juadah lain pula yang dihidang sayuran seperti aloo kopi, penne, kari, dal, capati, tosek, idli dan lain-lain lagi turut dihidang. Di negara Malaysia, kemeriahan di Babali turut dirasai oleh kawan-kawan berlainan bangsa dan agama apabila turut serta berkunjung ke rumah sahabat handai beragama Hindu untuk meraihkannya bersama. Seterusnya, perayaan kaum Iban. Kaum Iban adalah komuniti terbesar di Sarawak dan merupakan pecahayan kaum Dayak yang paling awal tinggal di Sarawak, terutamanya di pinggir-pinggir sungai. Kaum Iban merayakan satu perayaan utama yang dikenali sebagai Gawai Dayak. Perayaan Gawai Dayak disambut di penghujung musim menuai sebagai tanda berterima kasih kepada Tuhan mereka kerana kejayaan musim menuai padi dan sebagai pengharapan agar mendapat tuaian yang lebih pada masa akan datang. Sebelum bermulanya Gawai Dayak, satu aktiviti pembersihan dan mendekorasi rumah panjang serta penyediaan makanan dan minuman akan dilakukan. Antara makanan dan minuman yang paling istimewa adalah tuak, iaitu minuman yang dihasilkan daripada beras pulut. Ranyai atau pokok istiadat akan didirikan bagi tanda bermulanya pesta Gawai Dayak. Pada pukul 12.30 malam, semasa masuk hari perayaan Gawai, paluan gong akan dibunyikan dan setiap orang akan minum air pengayu untuk menyambut kedatangan musim yang baru. Air pengayu adalah minuman sepanjang hayat yang boleh dikategorikan dengan air tuak. Semasa waktu pagi perayaan Gawai, setengah rumah panjang akan mengadakan upacara meri anak mandi. Upacara ini bertujuan untuk memperkenalkan anak kepada dewa dan dewi di dunia Iban. Rumah panjang yang dipilih akan menjemput tetamu utama ke rumah panjang dan akan disambut dengan tarian tradisi mereka, iaitu tarian ngajak. Khususnya upacara miring untuk menunjukkan rasa syukur atas semua kekayaan mereka, antara barang persembahan seperti sirih, telur ayam, tepung beras, daun rokok dan pengganan, iaitu makanan tradisi orang Iban. Persembahan upacara miring ini akan diletakkan pada satu tiang yang dikenali sebagai tiang pengingat pertandingan kumang dan keling, iaitu pertandingan ratu dan pahlawan Iban diadakan bagi mempamerkan kecantikan busana serta kepahlawanan seseorang peserta. Para peserta akan dinilai berdasarkan kriteria seorang yang baik, bijak dan rajin. Setelah selesai perayaan Gawai, satu upacara yang dipanggil ngiling bidai akan dibuat. Dalam upacara ini, ngerebahka ranyai, iaitu penyingkiran pokok istiadat dilakukan oleh kaum Iban. Setelah pokok istiadat itu diturunkan, secara rasminya perayaan Gawai Dayak telah berakhir. Sekian. Seterusnya adalah perayaan kaum Kadazan Dusun. Kaum Kadazan Dusun merupakan kaum bumi putra yang terbesar negeri Sabah. Bagi kaum Kadazan Dusun, mereka meraihkan satu perayaan utama yang dipanggil sebagai Pesta Keamatan yang disambut sebagai memperingati peristiwa penting yang pernah berlaku pada suatu masa dulu. Pesta Keamatan atau nama lainnya adalah
Tadau Keamatan merupakan salah satu perayaan terbesar di Sabah yang disambut oleh kaum Kadazan Dusun pada setiap 30 dan 31 bulan Mei dan telah diiktiraf sebagai hari cuti rasmi negeri Sabah. Perayaan ini juga dikenali sebagai Pesta Menuai Padi. Mengikut kepercayaan masyarakat kaum Kadazan Dusun, pada zaman dahulu kaum ini percaya bahawa Tuan Kino Rohingyan dan isterinya Suminundu telah mengorbankan anaknya yang bernama Huminodun untuk menyelamatkan masyarakat daripada kebuluran, dan dikatakan mayat Huminodun telah bertukar menjadi benih-benih padi. Sejak daripada itu, kaum Kadazan Dusun mempercayai bahawa padi mempunyai semangat, dan semangat padi itulah yang dinamakan sebagai Bambaroyon. Perayaan yang dirayakan oleh kaum ini mengharapkan agar rezeki yang akan datang bertambah baik dan lumayan. Semasa pesta keamatan berlangsung, pelbagai aktiviti dilakukan untuk meraihkan kemeriahan pesta tersebut. Antaranya adalah seperti persembahan tarian Sumazau, sukan tradisi, hidangan makanan tradisi, pertandingan sugandoi ataupun pertandingan menyanyi lagu bahasa Kadazan Dusun, dan acara yang paling menarik adalah dalam perayaan ini Unduk Ngadau, iaitu pertandingan Ratu Cantik Sabah yang akan mempamerkan kecantikan dan keunikan busana tradisional kaum Kadazan Dusun yang berbeza mengikut daerah dan kawasan. Oleh kerana masyarakat Kadazan Dusun ini sudah beragama, perayaan pesta keamatan ini dirayakan sebagai simbolik kebudayaan sahaja,